Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pelajaran kita hari ini masih lagi dalam bab 5, sebatian karbon. Hari ini kita akan belajar topik 5.5, minyak sawit. Struktur buah kelapa sawit. Perhatikan struktur buah kelapa sawit seperti gambar foto 5.6. Gambar foto yang di sebelah ni. Buah kelapa sawit terdiri daripada 3 bahagian. 3 bahagian. Iaitu pertama bahagian sabut. Ini ialah bahagian sabut. Yang mengandungi minyak sawit yang paling banyak. Sabut ni ialah bahagian minyak buah kelapa sawit yang paling banyak sekali mengandungi minyak sawit. Kemudian bahagian dalam ni. Bahagian dalam ni ialah bahagian isi rung ataupun kernel yang mengandungi minyak isi rung sawit yang paling berkualiti. Bahagian kernel ni ialah bahagian minyak sawit yang paling berkualiti. Bahagian dalam ni dia macam isi buah kelapa. Kemudian yang di tengah-tengah ni antara kernel dengan sabut ialah tempurung kelapa sawit. Tempurung kelapa sawit. Tak ada minyak kat situ. Dia adalah pemisah di antara sabut dan juga isi rung. Tempurung ni keraslah macam tempurung kelapa. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana proses pengekstrakan minyak sawit dalam industri. Dalam buku teks muka surat 162. Pengekstrakan minyak sawit secara industri lazimnya berlaku mengikut urutan proses yang berikut. Kita tengok macam mana proses pengekstrakan minyak sawit ni. Tandan buah kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ni biasanya kalau dia daripada pokok, dia ambil sekali dengan tandannya. Jadi buah kelapa sawit bersama tandannya disteril dalam steam yang bertekanan tinggi pada suhu yang tinggi. Haba daripada steam membunuh mikroorganisma seperti bakteria dan fungi yang boleh merosakkan buah kelapa sawit. Steam juga melembutkan sabut pada buah kelapa sawit dan memudahkan buah kelapa sawit ditanggalkan daripada tandannya. Jadi proses pensterilan yang menggunakan steam ni dapat membunuh mikroorganisma dan juga dapat melembutkan sabut buah kelapa sawit supaya dia dapat tanggal dengan mudah daripada tandan. Seterusnya proses penanggalan. Yang pertama tadi ialah proses pensterilan. Yang kedua ialah proses penanggalan, iaitu di mana buah kelapa sawit dileraikan daripada tandan di dalam mesin penanggal. Buah kelapa sawit yang masih di dalam tandannya, yang masih pada tandan tadi, selepas disterilkan dimasukkan ke dalam mesin penanggal. Di dalam mesin itulah buah kelapa sawit tadi dileraikan daripada tandannya. Seterusnya ialah pencernaan. Di dalam proses pencernaan ni, buah kelapa sawit dipanaskan semula pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan batang pemutar untuk mengasingkan sabut daripada tempurungnya. Sabut dan tempurung yang mengandungi isi rung kemudiannya diproses secara berasingan. Baik. Di dalam
mesin ini, di dalam proses ini, sabut kelapa sawit ditanggalkan daripada tempurungnya. Kalau kita tengok tadi struktur buah kelapa sawit tadi, sabut ni dia melekat pada tempurung. Kemudian di dalam tempurung ada kernel kan, ataupun isi rong. Jadi sabut dengan tempurung ni diasingkan. Diasingkan supaya proses pengekstrakan dua hasil minyak daripada kelapa sawit ni dapat dilakukan secara berasingan. Sebab isi rong ni dia berada di dalam tempurung. Dia melalui proses yang berlainan. Baik. Untuk sabut, kita lihat yang di sebelah kiri ni. Untuk mengekstrakkan minyak daripada sabut kelapa sawit ni, kalau kita tengok kat situ, dia tulis sabut pengekstrakan minyak sawit PO. PO tu ialah palm oil. Sabut diperah dengan menekan, menggunakan penekan hidrolik atau skru untuk mengeluarkan minyak dia, mengeluarkan PO. Sementara isi rong tempurung yang mengandungi isi rong dikukus pada tekanan tinggi. Kemudian isi rong diasingkan, dikeringkan dan PKO di dalamnya diekstrak dengan menekan menggunakan hidrolik dan skru. PKO tu ialah palm kernel oil. Palm kernel oil. Sementara untuk isi rong, pengekstrakan minyak isi rong sawit PKO. PKO itu ialah palm kernel oil. Tempurung yang mengandungi isi rong dikukus pada tekanan tinggi. Kemudian isi rong diasingkan. Isi rong dikering dan PKO di dalamnya diekstrak dengan penekan hidrolik atau skru. Ini dia melalui proses di mana dia akan dikukus sekali lagi. Dikukus sekali lagi pada tekanan yang tinggi. Kemudian baru isi rong tadi diasingkan daripada tempurung dia. Bila dah dapat isi rong tu, baru ditekan menggunakan penekan hidrolik atau skru untuk mendapatkan minyak daripada isi rong. Baik. Kemudian ialah proses penurasan. Untuk sabut, gentian sabut diasingkan daripada PO, palm oil, melalui penurasan. Sementara dengan isi rong diasingkan daripada PKO melalui penurasan juga. Baik. Penulinan. Untuk minyak daripada sabut, steam dialirkan melalui PO untuk menghilangkan bau dan menyingkirkan asid yang menyebabkan PO menjadi masam. Asid yang ada dalam buah kelapa sawit tadi akan disingkirkan kerana asid ini akan menyebabkan minyak kelapa sawit menjadi masam. PO disalurkan melalui karbon yang diaktifkan untuk melunturkan warnanya. Di sini minyak yang telah disingkirkan asidnya tadi kemudiannya disalurkan melalui karbon untuk membuang warna dia. Kemudian hasilnya ialah palm oil tulen, PO tulen, ataupun minyak kelapa sawit tulen. Kalau dalam proses
mendapatkan minyak sawit isi rong, proses penulinan tak dilakukan. Selepas penurasan tu dah boleh terus dapat minyak daripada isi rong yang tulen. PKO tulen. Palm kernel oil tulen. Sifat kimia bagi minyak sawit. Sifat kimia bagi minyak sawit adalah seperti yang dinyatakan daripada aspek yang berikut. A. Pengoksidaan. Pengoksidaan minyak sawit berlaku apabila molekul minyak sawit bergabung dengan oksigen dalam udara ataupun daripada bahan tindak balas. Pengoksidaan minyak sawit menghasilkan radikal bebas dan sebatian yang berbahaya kepada kesihatan manusia. B. Hidrolisis. Hidrolisis berlaku dalam minyak sawit apabila molekul minyak sawit bertindak balas dengan air. Dalam proses hidrolisis, tindak balas antara minyak sawit dengan air menghasilkan gliserol dan asid lemak. Pengesteran. Pengesteran berlaku apabila molekul asid lemak dalam minyak sawit bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester, iaitu metil ester, iaitu biodiesel minyak sawit. Itu dia 3 sifat kimia bagi minyak sawit. Seterusnya, proses pengilmusian minyak sawit. Proses pengilmusian minyak sawit merupakan proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil. Hal ini meningkatkan jumlah luas permukaan minyak. Pengilmusian minyak sawit oleh jus hempedu adalah seperti dalam video berikut.
Kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Kandungan nutrisi dalam minyak sawit adalah seperti berikut. A. Lemak. Minyak sawit merupakan minyak yang seimbang dengan jumlah lemak tepu dan lemak tak tepu. B. Vitamin. Minyak sawit merupakan sumber vitamin yang kaya dengan vitamin E dan vitamin A. C. Bahan antioksidan. Minyak sawit mengandungi bahan antioksidan seperti karotena dan vitamin E yang melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. D. Bahan-bahan dalam kandungan minyak sawit yang kurang daripada 1%. Antara bahan lain yang terkandung dalam minyak sawit termasuklah sterol, fosfatida, tritiphenik dan alkohol alifatik. Bahan-bahan ini menambah nilai nutrisi, kestabilan dan memudahkan penapisan minyak. Penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan dan makanan. Selain kandungan lemak tepu dan lemak tak tepu yang seimbang, minyak sawit mengandungi nutrien yang banyak yang sesuai dijadikan pelbagai jenis makanan seperti minyak masak, minyak sayuran, margarin dan coklat. Minyak sawit juga digunakan untuk membuat bahan bukan makanan. Okey, kita lihat gambar rajah di bawah ni. Ya. Ini ialah produk-produk yang berasaskan minyak sawit. Sabun, alat kosmetik, dan juga suplemen. Terutamanya untuk vitamin E. Seterusnya kita lihat proses penghasilan sabun. Sabun yang merupakan garam asid lemak lazimnya dihasilkan melalui tindak balas antara minyak sawit dengan alkali pekat, iaitu larutan natrium hidroksida pekat atau larutan kalium hidroksida pekat, seperti persamaan di bawah tu. Minyak dicampur dengan alkali, kita akan dapat garam asid lemak iaitu sabun dan juga gliserol. Okey, macam mana nak buat sabun? Kita tengok dalam rajah di bawah ni. Ini ialah proses membuat sabun dalam makmal. Okey. Pertama, yang ni, kita tengok yang ni. Sukat dan tuang 10 cm padu minyak sawit ke dalam bika yang bersih dengan menggunakan silinder penyukat. Gunakan 10 cm padu minyak sawit. Kedua, sukat dan tuang 50 cm larutan natrium hidroksida pekat 5 mol ke dalam bika. Ni dia. Ya. Ini ialah larutan natrium hidroksida 50 cm padu. Kepekatannya 5 mol. Kacau dan didihkan campuran di dalam bika selama 5 minit. Kita kacaukan, kemudian kita didihkan selama 5 minit. Perhati dan catat perubahan pada campuran dalam bika selepas pemanasan. Hentikan pemanasan campuran. Sukat dan tuang 50 cm padu air, suling serta 3 spatula natrium klorida ke dalam larutan dalam bika. Yang ni. Ni kita tutup api, kemudian kita tuangkan air suling
sebanyak 50 cm padu dan 3 spatula natrium klorida ke dalam larutan tadi. Kacau dan didihkan campuran di dalam bikar sekali lagi selama 5 minit. Selepas itu, turaskan hasil campuran di dalam bikar. Lepas kita didihkan sekali lagi, kita tuang. Ni dia. Tuang hasil campuran tadi ke dalam bikar melalui kertas turas. Sebab kita nak turaskan. Bilas baki turasan dengan air suling dan keringkan. Kemudian dah bila semua cecair ni, larutan ni dah dituraskan, kita akan dapat hasil turasan kat atas ni. Atas ni, dan di atas kertas turas ni, kita kena keringkan. Kita kena keringkan. Jadi macam mana kita nak tahu hasil turasan tu ialah sabun. Kita masukkan dia ke dalam tabung uji yang mengandungi air. Kita ambil sikit lah, jangan ambil semua. Ambil sikit, kemudian kita goncangkan. Kalau keluar buih tu, sabun lah. Kemudian kita boleh rasa dengan tangan. Kalau kita rasa ada licin-licin macam sabun yang kita guna kat rumah tu, confirm lah tu sabun. Okey, seterusnya kita lihat komponen molekul sabun dan tindakan pencucian sabun. Komponen molekul sabun. Molekul sabun terdiri daripada 2 bahagian, iaitu bahagian kepala atau hidrofilik, iaitu bahagian yang dapat melarut di dalam air yang terdiri daripada kumpulan ionik. Mana dia? Ni. Yang bulat warna hijau ni. Ini dipanggil kepala. Dipanggil kepala atau hidrofilik. Kemudian bahagian eko atau hidrofobik, iaitu bahagian yang tidak dapat melarut dalam air tetapi dapat melarut dalam minyak atau grease. Bahagian ini terdiri daripada rantai hidrokarbon. Ini bahagian eko ataupun dipanggil sebagai hidrofobik. Bahagian ni dia boleh larut dalam minyak, dalam minyak ataupun grease, tetapi tidak boleh melarut dalam air. Bahagian kepala ni ataupun hidrofolik ni boleh melarut dalam air, tetapi tak boleh melarut dalam minyak. Kita lihat pula tindakan pencucian sabun. Apabila sabun melarut di dalam air, tegangan permukaan air akan dikurangkan. Oleh itu, permukaan kain dibasahi oleh air sabun secara menyeluruh. Bahagian eko molekul sabun yang hidrofobik akan melarut dan melekat dalam kotoran bergris pada permukaan kain, manakala bahagian hidrofobik melarut di dalam air. Kita tengok rajah B ni, ya. Yang ini yang ini. Yang ini. Okey. Bahagian eko, ya, dia melarut dalam grease.
dalam grease. Yang warna coklat tu grease. Jadi ekor dia semua masuk kat dalam tu. Sebab dia larut dalam grease. Sementara bahagian yang warna hijau ni, yang warna hijau bulat-bulat tu, bahagian kepala dia, yang kita kenali juga sebagai hydrophilic, dia larut dalam air. Dia tak masuk pun dalam grease kan. Dia duduk dalam air. Tindakan menggosok atau memberus kain akan menanggalkan kotoran bergrease daripada permukaan kain untuk menjadi titisan grease yang dikelilingi oleh molekul sabun dan terampai dalam air sabun. Okey, kita tengok C ni. Bila kita gosok-gosok kain ataupun kita berus kain, ini akan menanggalkan kotoran bergrease. Ni dia. Kotoran bergrease tadi. Ni. Dia dah tertanggal daripada kain. Permukaan kain yang warna ungu ni. Dia tanggal. Dan menjadi titisan grease. Yang dikelilingi oleh molekul-molekul sabun. Ni ialah molekul-molekul sabun. Buih-buih sabun yang dihasilkan oleh air sabun memerangkap titisan grease di dalam air sabun. Apabila air sabun dan buih dibuang semasa membilas, kotoran bergrease turut dibuang bersama. Dengan cara ini, sabun menanggalkan kotoran bergrease dan membersihkan kain. Apabila dia dah keluar tadi, dia terampai tadi kan. Dia berada dalam air sabun. Kemudian bila kita buang air sabun tadi, grease-grease ni pun ikut sekali. Pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. Skop pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit termasuklah A. Penggunaan tanah. Penanaman semula dijalankan untuk mengoptimumkan penggunaan tanah. B. Air sisa. Air kumbahan kilang sawit yang dihasilkan daripada proses pensterilan dijadikan baja organik dan bahan tenaga biogas. Ini hasil air kumbahan daripada kilang minyak sawit. Kilang minyak sawit boleh dijadikan sebagai bahan tenaga biogas. Boleh dijadikan bahan tenaga biogas. Ni. C. Kualiti udara. Kualiti udara meningkat apabila karbon dioksida diserap dan oksigen dibebaskan oleh pokok kelapa sawit semasa menjalankan proses fotosintesis. Kita tahu pokok kelapa sawit ni dia mempunyai daun yang hijau. Tumbuh-tumbuhan yang berdaun hijau ni dia menjalankan proses fotosintesis di mana dia akan menyerap karbon dioksida kemudian membebaskan oksigen. Jadi ini dapat meningkatkan kualiti udara. Di sisa kelapa sawit. Pengurusan industri kelapa sawit yang lestari lazimnya mengamalkan konsep sifar sisa ataupun zero waste dengan menukarkan sisa kelapa sawit kepada pelbagai jenis produk yang berguna. Baik, apa dia produknya? Antaranya pelepah pokok kelapa sawit ni boleh dijadikan baja. Batang pokok apabila dah sampai masa dia nak tanam semula, pokok tadi ditebang, batang pokok kelapa sawit ni boleh dijadikan sebagai bahan gantian kayu. Kemudian tandan apabila dah dileraikan buah kelapa sawit daripada tandannya, tinggal tandan je.
Ya. Tandan ni boleh dijadikan sebagai kompos. Sekarang ni banyak baju kompos yang berasaskan tandan kelapa sawit ni. Kemudian tempurung boleh dibakar untuk mendidihkan air, dijadikan sebagai bahan api. Sementara sabutnya pula boleh dijadikan sebagai perbaidani dan tekstil. Kemudian air sisa tadi boleh dijadikan bahan biogas dan juga baja. Okey, itu saja perbincangan kita dalam topik 5.5 minyak sawit. Mudah-mudahan semua dapat faham, dapat mengingat apa-apa yang telah saya terangkan tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk topik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.